Allah, ya Allah, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada tengah hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Dan kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Kita tinggal lagi seminggu bulan Syawal. Jadi siapa-siapa yang tak start lagi puasa 6 ni, maknanya last lah. Dia kena start bila last start hari ni ataupun esok secara berturut-turut. So sebab minggu depan hari Khamis dah masuk 1 Zulqa'dah. Siapa yang sudah selesai, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Dan juga siapa yang belum selesai, masih lagi dalam perjalanan, teruskan perjalanan anda. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sama-sama menepati apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Hadis rawahu Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia akan memperoleh pahala seolah-olah dia berpuasa kasiyamid dahri sepanjang tahun. Itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal, kecuali 1 Syawal saja, itu yang tak dibenarkan. 1 Syawal saja yang tak dibenarkan sebab itu hari raya 1 Syawal yang disyariatkan. Maknanya hari itu 1 Syawal kita tak boleh puasa. Hari lain boleh. Walaupun saya tengok kadang orang hantar dalam hari itu dalam WhatsApp melarang puasa 2 Syawal, 3 Syawal. Awal-awal dia kata tak boleh puasa sunat gini. Sebab apa? Sebab nak meraihkan orang itu lebih utama, dia kata. Sebab itu masih lagi dalam perayaan. Tuan-tuan, perayaan dalam Islam ni 1 Syawal saja. Hal lebih daripada itu, adat kita kalau nak ikut meraihkan orang sebulan Syawal kita punya raya, kan? Pakai tak puasa sebulan Syawal. Sebab apa? Tiap-tiap hari ada open house, open office, open masjid, open surau, semua ada. Boleh tengok tiap-tiap hari. Jadi maknanya kalau betul pakai tak puasa lah kita. Sebab itu yang tak boleh puasa hanya pada 1 Syawal saja. Bermula 2 Syawal sampai penghujung Syawal kita boleh pilih mana-mana hari. Sittan min Syawal, mana-mana hari daripada bulan Syawal untuk kita berpuasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi pada tengah hari ini kita, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibentangkan, untuk dibincangkan adalah semusim di Turki. Lama ni semusim. Saya pergi 10 hari dah. Kan? Jadi itu tajuknya. Apapun, saya nak kaitkan juga dengan peristiwa yang berlaku dalam bulan Syawal. Hak Turki itu kita akan bincang juga. Dan kebetulan apa yang di Turki itu dah masuk surat khabar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar Metro, dalam surat khabar Berita Harian, dalam surat khabar New York Times, dalam bulletin, dalam Nightline, TV3 dan IQ, dalam Oasis, Salam Duha, dah masuk yang mereka minta laporan daripada saya tentang peristiwa yang berlaku di sana. Saya pun tak tahu sangat, cumanya sekadar pengalaman yang berada di tempat kejadian pada waktu itu saja, bukan banyak pun, sikit saja. Cumanya bolehlah berkongsi apa yang berlaku. Dan semangat yang saya nampak, semangat orang Turki itu satu perkara yang
kita boleh kagum. Dan semangat itu terutama dalam bulan Syawal yang kita nak timbulkan dalam diri kita. Sebab bulan Syawal ni juga kita mengenang satu peristiwa besar yang berlaku sebenarnya dalam bulan Syawal, iaitu peperangan Ahzab. Berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah, perang Ahzab. Sebab tu kalau kita takbir raya tu, terperasan tak kita sebut Ahzab? Perasan tak? Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzab wahdah. Tu hazamal ahzab, mana Allah menewaskan tentera bersekutu dengan pertolongan Allah. Tentera bersekutu, Ahzab ni maknanya tentera bersekutu. Kita ulang-ulang sebut ketika mana kita sambut raya. Tetapi kadang-kala ketika mana orang takbir raya itu dia tidak menghayati makna takbir raya tadi. Yang dia tahu dia nak perantau. Itu menyebabkan dia sedih ya. Raya ni sedih. Sedangkan kalau kita lihat kemenangan, takbir raya itu satu takbir yang nak menunjukkan adanya kemenangan. Sebab tu yang sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini, orang Arab takbir dia penuh dengan semangat. Sebab nak beritahu tentang kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menaik dia punya semangat dia. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dia agak semangat. Kita agak sentimental. Tambah-tambah hak balik rumah mak mentua, lagi sentimental. Takbir itu mengalir air mata kan, sedih. Sebab tu dia tidak menghayati apa dia punya isi kandungan takbir tadi. Sedangkan kalau kita tengok la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, kata Tuhan disebut melainkan Allah. La na'budu illa iyyah, kita tak menyembah melainkan hanya Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Walaupun orang kafir tak setuju, mereka tak suka, mereka benci, kita tak peduli. Sebab apa? Sebab kepatuhan, keikhlasan, pengabdian diri kepada Allah itu tanggungjawab kita. La ilaha illallah wahdah, Allah itu Maha Esa. Ya, Tuhan disebut melainkan Allah yang Maha Esa. Sadaqa wa'dah, ya, membenarkan janjinya. Wa nasara abdah, yang tolong hamba-hambanya. Wa azza jundah, yang memberi kemuliaan kepada tentera-tenteranya. Bila tuan-tuan? Wa hazamal ahzab wahdah, kemenangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengalahkan siapa? Tentera Ahzab. Kalau kita buka dalam surah Ahzab, tuan-tuan, dalam Quran ada satu surah Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-21. Tuan-tuan tengok ayat 9 sampai 27, dia cerita pasal peristiwa Ahzab. Surah Ahzab turun selepas surah Ali Imran. Dia ayat Madaniyah, dia surah Madaniyah, turun lepas Hijrah. Cuba tengok ayat 9 bagi contoh. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. Kata Allah, wahai orang yang beriman, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Apa nikmat tersebut? Irja'atkum junudun, ketika mana datangnya tentera-tentera Ahzab. Datangnya tentera-tentera Ahzab yang nak kepung, tuan-tuan. Ahzab ni makna apa kita sebut tadi? Ahzab makna dia bersekutu. Siapa disebut bersekutu? Sebab waktu itu musyrikin Quraisy, musyrikin kabilah Arab, golongan Yahudi, golongan munafik, mereka semua bersekutu, mereka semua bersepakat nak lawan siapa?
menentang Rasulullah dan juga para sahabat, menentang Islam. Mana Islam beradalah satu-satunya berhadapan dengan ni orang kata persepakatan musuh. Itu panggil Ahzab itu. Mereka bersepakat, mereka bersatu, Yahudi bersatu. Walaupun Yahudi duduk di negara Madinah Al-Munawwarah, patut terikat dengan undang-undang yang dikenal pada mereka, maka khianat, maka cabut perjanjian tersebut. Munafik kita tahulah perangai mereka macam mana, maka mencari jalan untuk cari jalan untuk menewaskan Nabi dan juga para sahabat. Musyrikin pula mereka api-apikan. Jadi berlakulah satu pertempuran ataupun kita kata peperangan Ahzab pada tahun 5 Hijrah bulan Syawal. Itu masuk Ahzab. Perang Ahzab ni juga dikenali sebagai perang apa? Ada nama lain selain nama Ahzab. Nama apa? Perang apa? Perang apa kan? Perang Khandaq. Tak ingat dah tu. Perang Khandaq. Samalah perang Ahzab, Khandaq samalah. Perang Ahzab tu merujuk kepada tentera bersekutu. Perang Khandaq itu merujuk kepada pada peperangan tersebut Nabi SAW menerima idea Salman Al-Farisi untuk korek parit. Dijadikan sebagai kubu korek parit. Khandaq itu parit. Sebab itu taktik peperangan yang tidak ada pada orang Arab, dia ada pada orang Parsi. Kebetulan Salman ni dia orang Parsi. Lalu dia bagi cadangan kepada Nabi SAW dan Nabi nampak cadangan ni baik. Dalam menghadapi tentera musuh yang ramai, berjumlah 10,000, umat Islam tak sampai 3,000 waktu tu. Nak menghadapi macam mana ni dalam suasana pula waktu tu waktu lapar. Waktu Syawal yang lapar, kita Syawal yang kenyang. Kita Syawal, kita Alhamdulillah memang tak ada masalah kan. Kenyang. Lepas Syawal yang lapar waktu sampai Nabi sendiri ketika turut korek parit tu, korek tu. Ni sahabat tengok bagaimana Nabi ikat batu-batu kecil di perut Nabi SAW menahan lapar. Itu suasana pada waktu itu. Tetapi tidak pernah mematahkan semangat mereka untuk mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla daripada serangan, pelbagai serangan musuh luar atau dalam. Maka satu benda yang sangat penting tuan-tuan, mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Ta'ala kata apa? Irja'atkum, ketika mana datang kepada kamu junud, tentera-tentera Ahzab, fa'arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha. Kata Allah, kami hantar riha ni angin, tentera Allah yang berbentuk angin. Allah hantar angin. Wa junudan lam tarauha, dan juga tentera yang kamu tak nampak dengan mata kamu. Siapa? Malaikat-malaikat Allah. Memang Allah bagi pertolongan. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana tentera musyrikin yang dipimpin oleh Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, tentera Quraisy lah, dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu. Bila mereka tengok ada parit, maka nak lintas tak boleh, kuda nak lompat pun tak boleh, kan? Jadi mana mereka nak pergi tak boleh. Bahkan ada umat Islam kat sini, tentera-tentera Islam. So mereka berhadapi kesusahan. Lalu mereka mengambil satu idea. Mereka payah nak masuk, dia kata tak apa, kita kepung, kita buat kemah di sebelum parit dia, kita kepung dia orang. Teknik pengepungan juga satu teknik peperangan. Teknik pengepungan, sebab bila lama kepung-kepung, bekalan makanan tak masuk apa semua, mana lama-lama problem lah. Jadi mereka menggunakan teknik tersebut sebab dah ada parit ni. Maka pun buat kemah di luar, buat kemah, periuk belanga semua, dah masak makan apa semua lah, kan? Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menghantar angin, tiupan angin ribut, yang angin yang kuat, yang angin tu pula sejuk. Terbayangkan kemah-kemah dia orang ni terbang, periuk belanga ni terbang, kan? Maka berada dalam kesejukan. Lah kali pun tak tahan. Lah kali mereka mengambil keputusan untuk berundur dan kembali ke Mekah. Di situlah satu kemenangan kepada umat Islam, walaupun tanpa pertempuran yang dahsyat. Bertempur sekejap sikit je. Ada lebih kurang diriwayatkan bahawa 10 orang musyrikin meninggal, terkorban 6 orang pihak Islam syahid, kota Islam syahid lah. Lebih kurang itulah perkara awalnya. Lepas pada itu maka berkumpul, maka letak mereka apa? Mereka buat kemah apa semua. Allah Ta'ala hantar riha, pertolongan Allah dalam bentuk angin.
yang mana menerbangkan kemah-kemah mereka, periuk belanga mereka, semua sekali mereka berada dalam kesejukan, nak apa, unggun api pun nak bakar pun tak boleh, angin kuat apa semua lah, kali mereka ambil keputusan duk melama lagi, matilah kalau ini kan. Mereka pun tak tahan, dan lah kali mereka patah balik, maka undur diri, maka mereka kalah dalam peperangan tersebut. Dan tuan, begitu juga lepas tu Nabi memerangi golongan Yahudi Bani Quraidah, sebab Yahudi Bani Quraidah bersekongkol dengan musyrikin. Mereka bersekongkol. Sebab tu ketika mana Nabi dah letak senjata, tentera Allah Ta'ala daripada malaikat, wujunu dalam tarauha, tentera-tentera yang kamu tak nampak dengan mata kasar kamu, antaranya malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Apakah kamu sudah letak senjata? Lepas perang Khandaq kan, maknanya dah habis dah, dah menang dah, musyrikin dah balik dah. Apakah kamu dah letak senjata? Malaikat tak letak lagi. Sebab apa? No, menentang Yahudi Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan terhadap negara Madinah. Orang kata tikam dari apa? Di belakang. Tikam belakang. Begitu juga kalau istilahnya kan. Jadi maknanya tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraidah untuk memerangi golongan tersebut, dan yang melakukan pengkhianatan dalam agenda kita kata tentera-tentera bersekutu, munafik lagi dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertolongan datang daripada Allah ini. Sebab apa datang pertolongan Allah? Sebab kekuatan keimanan kepada Allah. Ini satu benda yang kita nak ambil contoh, yang kita nak hayati dalam bulan Syawal ini. Bila kita bertakbir raya pada hari itu, kita ingat kekuatan umat Islam. Kekuatannya adalah keimanan dan keyakinan kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala menyatakan, menjadi tanggungjawab kepada kami untuk memberi pertolongan kepada orang beriman yang akan dapat pertolongan Allah. Tapi ada juga orang kata, hari ini orang beriman Allah tak tolong pun. Tengok di Syria, tengok di Iraq, tengok di mana tempat seluruh dunia, yang mana umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang dianiayai, yang dizalimi dan sebagainya. Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitab beliau Al-Iman, beliau menjawab masalah ini. Beliau kata, bila mana orang bertanya-tanya di mana pertolongan daripada Allah, di mana pertolongan daripada Allah, sedangkan Allah menjanjikan untuk memberi pertolongan kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dijawab, menyatakan bahawa pertolongan daripada Allah itu Allah janji nak bagi kepada orang beriman. Mereka yang membesarkan Allah, mereka yang bukan sekadar menyebut Allahu Akbar di mulut, tetapi masuk dalam jiwa dan hati, Allah bagi pertolongan. Tapi kata Syekh Abdul Majid Zindani, bagaimana keadaan kita sekarang? Adakah kita benar-benar beriman? Itu persoalan juga, kan? Adakah umat orang beriman ini benar-benar menepati piawaian yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla? Dan tuan, maka di sini mengingatkan kepada kita ataupun mengukuhkan satu perkara yang perlu kita wujud dalam diri kita dari sudut membesarkan Allah Ta'ala itu, biarlah keadaan yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar membesarkan di mulut, kita sebut di lidah kita, tetapi di sudut pelaksanaan dan sebagainya. Dan baru-baru ini di Turki, satu suasana yang saya nampak cukup menarik. Cukup menarik dari sudut kekuatan yang ada pada pemuda-pemuda mereka. Walaupun dalam usaha cubaan rampasan kuasa yang berlaku, kebetulan tuan-tuan, dia tidak ada tanda-tanda. Saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba dia berlaku, tak nampak tanda pun. Masa peristiwa berlaku, saya berada di dataran Taksim sebelum berlaku. Kalau tuan-tuan baca surat khabar, dataran Taksim antara tempat berkumpul lah. Saya ada di dataran Taksim. Dataran Taksim ni dia banyak kedai, ramai tu, ramai.
Kalau tuan-tuan pernah pergi, tahulah. Kalau tuan-tuan tak nak pergi, tuan-tuan pernah pergi London tak? Pergi London, pergi Oxford Street. Pernah? Tak pernah juga. Nak cerita bayar. Kalau pernah tu boleh cerita lah. Dekat Oxford Street tu, orang pergi balik. Macam tu lah dekat Taksim. Dia punya suasana tu, kan? Jadi pada waktu itu saya berserta beberapa orang yang lain, budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz, bersama ibu mereka. Bawa dari pergi shopping sekejap. Sebab apa? Sebab hari itu hari yang tidak ada program. Jadi bawalah pergi tengok-tengok kedai kalau nak beli apa-apa barang, kan. Jadi ketika itu dah lewat malam, nak balik dah. Sebab sana malam maghrib pukul 8.30, Isyak 10.30. Jadi 10.30 tu berbang Isyak. Kita dah sambang Isyak awal lagi lah. Tapi tengoknya baik 10.30 lah, kan. Sebab di musim panas ni dia malam ni pendek. Pukul 7.30, pukul 8 tu cerah ni. 8.30 pun cerah ni. 8.40 kot lebih kurang tu baru dia gelap-gelap sikit-sikit, kan. Jadi meriah lagi kawasan. Jadi kebetulan pada waktu malam itu dan sejuk sikit lah, sebab siang ni panas. Siang panas, kalau nak berjalan siang ni tak apa, selesa sikit. Jadi berjalan waktu malam, waktu petang malam tu selesa lah. Jadi lebih kurang 10.30 kami pun kata cukup lah kot 10.30 ni dah azan Isyak dah, jom balik lah kot. Maka daripada Taksim tu naiklah kereta api ataupun tram dia panggil. Sebagai sebuah kereta api, tengok orang bayang tu ada batu-batu kan. Tram ni kereta api dalam bandar, dia tak ada batu pun, ada rel je. Dan kadang-kadang rel tu pula kereta lalu belakang, dia ikut gitu. Kereta boleh potong je kereta api. Itu keadaan dia. Jadi dia panggil tram lah. Naiklah tram. Bila naik tram itu nak pergi ke tempat penginapan di Pasar Takir. Pasar Takir ni adalah satu stesen yang agak jauh. Sebab pada waktu itu masa saya duduk Turki baru ni, oleh kerana pergi rombongan tahfiz yang ramai-ramai ni, kita tak sewa hotel, sewa apartmen, bagi apartmen ni kumpulan ni duduk sini pelbagai lah. Jadi dalam apartmen ni dia tak duduk dekat-dekat. Kita kata betul-betul Sultan Ahmad, tempat Blue Mosque tu bukanlah. Biasa saya pergi Turki, saya duduk di situ je, kat hotel-hotel kat situ je. Tapi oleh kerana sekarang pergi rombongan ma'at tahfiz, maka ada tempat yang ada family dan sebagainya, ada apartmen, ada boleh masak, kan. Jadi boleh menjimatkan kos. Agak jauh sikit lah di Pasar Takir. Tak apalah, naik kereta api tu mana straight turun dekat stesen, jalan 100-200 meter sampailah apartmen. Tak jauh lah. Jadi berhenti, yang pentingnya berhenti dekat stesen dia. Kereta api tu satu kereta api, tak perlu tukar kereta api. Jadi naiklah satu kereta api tu daripada Kabatash, bukan Kepala Batas, Kabatash, bunyi dekat-dekat, Kabatash. Jadi naik daripada Kabatash tu, naik meretasi laut Marmara, tempat orang naik bot, kan. Bosporus tu, kan. Tempat orang naik bot lalu tu, dekat orang jual ikan, roti ikan. Lalu ke situ dekat Eminonu, keluar sikit. Kemudian sebelum stesen itu sampai ke Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ada perhentian, dia setiap 500 meter lebih kurang ada perhentian kan. Ada perhentian Sultan Ahmad, ada perhentian Grand Bazaar, ada perhentian macam-macam lah, Yusuf Pasha dan sebagainya. Jadi sebelum sampai kepada perhentian Sultan Ahmad, perhentian Sultan Ahmad ni antara perhentian yang menjadi tumpuan. Sebab di situ adanya Hagia Sophia, di situ adanya Topkapi Museum, di situ adanya Blue Mosque, Masjid Biru. Ini antara tempat yang paling tumpuan lah di Turki ni. Tetapi sebelum sampai di perhentian Sultan Ahmad, tiba-tiba dia berhenti dalam keadaan penuh, penumpang penuh, ramai. Dia berhenti. Saya pun waktu itu duduk tengah mengantuk kan, 10.30, duduk depan sekali, belakang driver. Driver kereta api depan tu, waktu dia comel, saya duduk belakang tu lah. Duduk kursi belakang, duduk relax, duduk ralit, kan. Mereka nak sampai jauh ke? Jauh kita sampai, Sultan Ahmad nak pergi tu 7 kilo pula. Ke stesen tu pula, kan. Duduk relax. Tiba-tiba bila tram berhenti, tram tu berhenti, bunyi bising di belakang. Saya duduk depan, saya tengok belakang bunyi bising. Saya kata, pasal apa orang menjerit-jerit?
pakat lari keluar daripada tepi. Hai, saya kata apa pasal ni? Pakat lari keluar daripada tepi. Apa ni? Ada bom ke lari tepi ni? Tak dengar bunyi apa pun. Kan? Mungkin saya terfikirkan mungkin ada bom ke, ada orang bergaduh ke, apa ni? Semua pakat lari. Waktu tu saya tak cemas lagi sebab saya tengok orang pakat lari ni. Sebab orang dia jadi panik tentang bila orang seorang lari, orang lain lari lah. Itu dia punya style manusia macam tu lah. Bila dia tengok orang kelang kabut, dia pun kelang kabut lah. Itu style manusia. Tapi saya melihat, saya tengok, saya tak cemas lagi sebab saya tengok, saya nak tahu apa punca lah. Pasal pun pakat lari, tak ada apa pun. Kan? Tu berebut keluar tu, tak ada apa, aku meletup berdebung gam mungkin kita pun. Bimbang ni tak ada apa, bunyi tak apa dah, tiba-tiba dia berebut keluar tren tu. Tapi saya pun keluar, takkan ada tunggu tu. Kan? Pakat keluar, cuma saya tunggu sekejap biar depa hak berebut tu keluar dulu. Lepas tu depan, saya kena patah balik ke belakang, tengok dah okey, saya pun keluar. Keluar lalu tu, driver pun berhenti sampai duduk dekat luar. Driver pun tengok, saya pun tanya driver, apa pasal? Driver pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia kena berhenti je lah. Kan? Nak cakap banyak, kita tak berhenti pasal Turki. Jadi, saya teruskan perjalanan jalan. Waktu tu orang bising. Ada bising, hak suara tinggi, hak berebut, hak macam-macam lah. Berjalan ke depan. Bila jalan ke depan, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan di belakang. Ada tembakan. Bila tembakan yang terbayang pada saya waktu itu, ni bergaduh besar ni. Ni pokok rusuhan ke, pokok bergaduh ke, keganasan ke apa ni. Jadi bersama rombongan saya tu, kan, kebetulan rombongan tu 7 orang, belakang saya semua perempuan, anak-anak tahfiz dan juga ibu mereka, kan. Jadi maknanya jalan ke depan lah. Kita kata jom kita cepat sikit berjalan ni, sebab kita takut apa yang berlaku di belakang ni. Dah bunyi tembakan ni, kita tak tahu apa yang berlaku kan. Mungkin peluru sesat kan, yang juga kan, pergaduhan ke apa kan. Jalan ke depan, berjalan berderas perjalanan. Lepas tu menapak tu agak laju sikit lah. Laju jalan sampai ke stesen Sultan Ahmad. Tapi tak ada, tapi dah mau di sana. Jalan lagi ke depan, kok ada retapi. Boleh nak retapi lah, nak balik jauh ni, 7 kilo ni, jauh ni. Jalan depan, tiba-tiba dengan announcement dengan pembesar suara menyatakan bahawa tren pada malam itu dihentikan operasi serta-merta. Tidak ada lagi tren. Sila kembali ke penginapan masing-masing. Tak ada. Allah, bila tak ada tu kita terbayang tuan-tuan. Nak jalan bukan dekat. Jauh. Kalau tu tengok memang tren tak gerak, tak jalan. Yang ada apa? Kereta-kereta polis datang. Lalu jalan tren tu kereta polis datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali waktu tu kami berjalan sambil duduk tengok apa berlaku. Tiba-tiba ada yang telefon. Ustaz duduk kat mana? Rombongan saya lah, ketua rombongan telefon. Ustaz duduk kat mana? Dalam perjalanan lah kami daripada retapi ni. Tadi retapi tak gerak, kami berjalan ni. Ustaz kena balik cepat Ustaz, sebab ada situasi yang kita dengar cerita bahawa situasi agak membimbangkan di Istanbul. Saya kata tahu kami baru lepas. Sudah anggap yang tadi itulah, kan? Tahu. Memang saya tahu sebab apa? Kami baru lepas ada ni. Kami keluar daripada situasi itu. Sudah alhamdulillah kami dah lepas dah selamat dah. Insya-Allah boleh nak balik ni. Tak apa Ustaz, kena balik cepat, cari teksi Ustaz, cari teksi. Okeylah. Tuan-tuan, nak cari teksi tu, teksi tak ada. Ada teksi pun dia tak ada bergerak. Sebab apa? Bila bergerak pun dia tak nak pergi tempat yang kita nak tuju sebab jalan ditutup. Waktu tu polis banyak, jalan tutup. Kemudian suasana pun dapat jadi kelang kabut sikit. Tengok atas, helikopter terbang rendah. Macam dalam filem ni. Kan? Kita kata, bagi pandangan saya waktu tu, saya terfikir, bergaduh besar pokok ni. Bergaduh sampai helikopter main ninjau main tengok kan. Jadi maknanya nampak satu pergaduhan yang agak besar, mungkin besar lah. Jadi kita tak nak terlibat, kita kena cepat lagi lah berjalan kaki untuk ke destinasi. Tentu bayangkan macam mana nak lalu tu. Terpaksa ikut sebab tapi dah tak bergerak. Naik teksi tak boleh. Tumpang angkutan tak. Betul lah waktu tu ada masalah kunci dekat tak masuk tumpang apartmen sahabat. Masuk rumah dia orang. Dia kata Ustaz kami siap makan. Lepas semua makan dulu lah. Tapi masa nak makan tengok lampu gelap. Saya kata pasal gelap, elektrik tak ada lah.
Ada Ustaz ada. Tapi perintah berkurung dan juga perintah tutup lampu. Baik. Saya kata pasal apa? Waktu itu baru dia cerita bahawa sebenarnya Ustaz, askar dah masuk di Ankara, askar dah masuk di Istanbul. Dua jabatan Istanbul sudah ditawan oleh askar dan Ankara sudah dibom. Askar-askar masuk dengan kereta kebal semua. Laluan Ustaz tadi pun itu laluan mereka. Itu dia, kita dengar lagu tu baru terkejut. Biar betul? Yes. Airport ditutup Ustaz. Malam ni ada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan tadi pergi nak naik kereta terbang. Malam ni mereka stranded, maka duduk di airport. Memang airport ditutup, kereta terbang pun dibatalkan ke semua penerbangan. Waktu itu baru saya terfikir, ini serius ni? Ini bukan benda kecil, ini benda serius. Yes, rampasan kuasa daripada askar. Dan askar ni jangan main-main tuan. Saya terbayang askar tu kalau dulu Thailand, kerajaan apa? Taksin Shinawatra kan, digulingkan oleh askar. Bila askar masuknya tambah askar Turki, bukan calang-calang tuan. Askar Turki antara askar yang kuat, yang hebat. Dan askar dia askar sekular. Kan? Jadi maknanya bom dah masuk, dah bom, dah tembak, kapal terbang, helikopter, apa kata kebal. Makna baru saya tahu betapa seriusnya pada waktu itu. Dan sahabat sebut-sebut tadi kami pergi berebut di kedai Ustaz tadi. Di kedai runcit sebab apa? Sebab takut bila darurat diisytiharkan, makanan nanti kedai pun tutup, barang pun tak ada, nak makan pun nak jatuh. Jadi hanya belilah setakat mana boleh beli tadi, 2 keping beras dah beli tadi. Kan? Jadi itu suasana dia tuan-tuan waktu itu. Tapi Alhamdulillah, waktu itu kita hanya boleh berdoa kepada Allah, semoga perkara ini dapat diselamatkan. Dan waktu itu saya fikir juga, kalau airport ditutup, pakai tak boleh balik mana ni. Saya penerbangan saya 2 hari lagi. Mungkin lajak, mungkin silat-silat kena duduk sini lama sikit, tunggu kerajaan Malaysia hantar kereta terbang. Biasanya kalau berlaku apa-apa kan, Malaysia bagus-bagus dia suka keprihatinan, dia akan hantar dia punya emas kan, hantar ambil rakyat kan biasa. Tapi nak tunggu tu bila? Mungkin juga nak tunggu airport macam mana apa semua, keselamatan, nak keluar rumah tak boleh, boleh ditembak kalau darurat dan masalah. Tak boleh, nak kena perintah hukum dan sebagainya. Tapi lepas pada tu dia buka pukul berapa tak silap tu? 1 kot, lebih kurang. Terdengar sahabat begitu. Kami waktu tu communicate dengan kawan-kawan sama-sama kami ni, communicate dengan WhatsApp masih lagi. Boleh communicate lagi dengan WhatsApp. Sebab waktu tu orang Malaysia sedang tidur. So tak ada masalah lah. Sebab kalau orang Malaysia jaga, menjawab orang Malaysia ni. Orang Malaysia cukup perhatian lah kalau benda macam ni kan. Tapi Alhamdulillah waktu orang Malaysia sedang tidur waktu berlaku peristiwa ni. Jadi kami communicate sama-sama kami, tanya macam mana keadaan ni. Dan rupanya dapat mesej. Orang Turki, rakyat Turki dapat mesej daripada Erdogan melalui FaceTime. Presiden Turki hantar mesej supaya keluar dari rumah masing-masing. Jangan tutup lampu, lampu dibuka dan jangan berkurung dalam rumah, kena keluar. Dan daripada situlah, bila kita perintah keluar itu, sahabat saya kebetulan dia berada di apartmen di sebelah jalan besar. Saya ke dalam sikit. Tuan-tuan, rakyat Turki turun beramai-ramai. Turun. Memang turun tu dengan laungan apa tuan-tuan? Dengan laungan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dengan membesar, mentakbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, di situ kita tengok semangat kita. Jiwa mereka yang kental. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, maka turun beramai-ramai. Mungkin ada hati tengah tidur pun kejut, jom turun. Waktu tidur waktu tu. Dan masjid-masjid yang saling berdekatan, masjid tak jauh, dekat masjid Turki kan banyak. Pukul 1 pagi berkumandangnya azan, selawat, zikir kepada Allah. Masjid sana bunyi, masjid sini berkumandangnya zikir, sana berselawat. Maknanya suasana itu meriah, semuanya membesarkan Allah. Seolah-olah suara-suara di atas muka bumi Turki pada waktu itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mahu negara mereka digulingkan dalam keadaan seumpama itu. Tuan-tuan tahu kalau askar ambil alih, habis sekular kan, habis. Bagaimana Islam yang makin subur, bagaimana pertolongan Turki yang hari ini nampak ekonomi semakin berkembang.
dan dia banyak bagi pertolongan. Contohnya pelarian Syria saja, kalau saya tak silap saya 4 juta pelarian Syria yang diberi pertolongan secara rasmi. Hak tak rasmi tak tahu. Hak rasmi ni hak dapat bantuan terus. Bukan setakat Syria. Kalau tengok dulu Rohingya pun mereka, hak Rohingya dulu tengah-tengah laut kan, mereka pergi ambil tentang bawa bagi makan lagi. Itu banyaklah bantuan-bantuan yang diberikan kepada umat Islam. Bayangkan kalau tentera sekular menguasai, kita boleh bayang macam mana. Dan Alhamdulillah, rupa-rupanya rakyat Turki waktu itu mereka cukup bersemangat. Walaupun dikhabarkan ratusan yang dah meninggal, ditembak dan sebagainya, pertempuran itu berlaku, tetapi mereka tidak pernah gentar. Ada di antara mereka yang turun di Ankara, menerak bawah kata kebai. Kata kebai itu duk bergerak lagi tu. Kata kebai itu memang berfungsi lagi. Ada sekalam tu dia boleh pergi menerak gitu, pergi kepung kata kebai tu. Hana tembak-tembak lah, hana langkah-langkah lah. Sampai tahap macam tu. Akhirnya tentera pun berfikir 2-3 kali juga, macam mana takkan dia nak berperang dengan rakyat sendiri. Dia nak ambil negara, mesti ada rakyat. Rakyat nak perang, macam mana? Rakyat semua turun, bukan setakat turun di Ankara dan Istanbul. Tempat berlaku tu 2 tempat yang kan, Ankara dan Istanbul. Rampasan kuasa itu sebab ini 2 tempat yang paling utama. Ankara sebagai pusat pemerintahan, Istanbul ni pusat tumpuan juga lah. Mana 2 bandar besar yang menjadi nadi kepada pemerintahan Turki 2 ni ya. Rupa-rupanya rakyat bukan 2 ni saja yang turun, bukan di Ankara saja turun penuh, bukan di Istanbul saja turun. Di bandar-bandar besar seluruh Turki mereka menyambut, turun beramai-ramai di Konya, di Kütahya, di Izmir, di merata tempat bandar-bandar di Turki ini semua pakar turun nak menyatakan sokongan kepada presiden mereka. Mereka tidak bersetuju ke arah rampasan kuasa. Tetapi yang menariknya, yang saya rasa terkesan sikit apabila laungan Allahu Akbar, laungan La ilaha illallah, laungan selawat di masjid-masjid semua bergema ketika mana pukul tengah-tengah pagi itu tuan-tuan, 1-2 pagi itu, Allahu Akbar. Di situ kita nampak bagaimana kalaulah manusia itu macam tu, mereka memohon pertolongan Allah, Allah akan bagi pertolongan. Kalau betul-betul sesungguh-sungguhnya minta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sekadar sebut di mulut, tak ada apa-apa di jiwa dalam hati ya. Tapi di kesungguhan yang ditunjukkan, Alhamdulillah. Yang mana pada malam itu juga 5 jam saja tentera-tentera pemberontak itu berjaya dipatahkan kerana sokongan dan dokongan rakyat jelata. Yang mereka itu sanggup mempertahankan walaupun dengan apa juga yang ada pada mereka. Sampai mereka kita lihat sampai sanggup korbankan nyawa mereka. Mudah-mudahan kita harapkan niat itu kerana Allah lah, niat itu kerana mempertahankan Islam. Sebab mungkin kalau tentera pemberontak ambil, Islam itu akan dihapuskan. Sinar Islam itu yang makin berkembang sikit-sikit, walaupun banyak lagi sekular kat Turki ni, tapi perkembangan itu nampak sikit-sikit dan mungkin juga akan terhapus balik pada zaman Mustafa Kemal Atatürk yang sangat-sangat membimbangkan. Jadi doa-doa pada malam itu Allah Ta'ala terima, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan saya pasti malam itu seluruh Turki berdoa. Orang yang keluar, orang tua-tua maka tak boleh keluar, maka itu solat, tunaikan solat tahajud, mohon kepada Allah, munajat kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan. Maka Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada malam itu juga dapat dipatahkan cubaan rampasan kuasa yang dilakukan. Dan pagi esoknya suasana tenang kembali macam biasa. Tenang, mana tak ada apa yang berlaku. Yang cuma kita perasan apa? Trend free 2 hari. Itu sebab apa? Tanda kesyukuran di atas kemenangan. Dan rakyat Turki siangnya esok dan malam esoknya semua pakai keluar. Masing-masing kereta api pakai letak bendera, kereta-kereta letak bendera kan di sepanjang jalan, pohon sepanjang jalan kan, mereka berkumpul ramai-ramai bagi macam merayakan satu kemenangan, satu kemerdekaan baru bagi mereka kan, pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, apapun Allah bagi pertolongan bila mana kita menghampirkan diri kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, yang saya ambil pengajarannya ialah laungan Allahu Akbar itu, laungan La ilaha illallah itu
yang bukan sekadar nak dilang di mulut, tetapi bagaimana kita nak paksikan dia dalam diri kita. Apatah lagi dalam suasana bulan Syawal yang kita masih mengenang peristiwa Ahzab. Umat Islam mencapai kemenangan, menewaskan tentara sekutu, dan memang musuh kita tu berada di mana-mana. Umat Islam